Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Ramli bin Yahya, Ketua Unit School Improvement Specialist Coach Plus ataupun SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor. Yang dihormati Dr. Sharifah Syihah, Penasihat Kelab Debat dan Orator Kuala Pilah. Yang dikasihi Saudara Muhammad Afiq bin Rosli, Mahasiswa Institusi Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail Kuala Nerus, Terengganu. Yang dikasihi Saudara Ahmad Zulfadli bin Muhammad Zulkifli, Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Negeri Sembilan. Yang dikasihi Saudari Nur Syairah binti Zahari, Pengarah Program Forum Perubahan Landscape Sosial melalui Kehidupan Maya, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat yang Maha Esa. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, majlis ingin menjemput Saudara Muhammad Ibadur Rahman bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, iaitu Forum Ledakan Teknologi Maklumat Merubah Corak Hidup Baharu. Kami mohon inayah dan taufik daripada-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukalah pintu hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini akan mendapat keberkatan, keredaan dan juga hidayah daripada-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kelab kami ini, iaitu Kelab Debat dan Orator UiTM Kuala Pilah. Ya Allah, ya Zazal wal Ikram, kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu, ya Allah. Semoga kami yang hadir pada hari ini agar kami mendapat melaksanakan segala kebajikan dan jauhkan kami daripada melakukan sebarang keburukan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam majlis penuh ilmiah, iaitu Forum Ledakan Teknologi Maklumat Merubah Corak Hidup Baharu, kelolaan Kelab Debat dan Orator UiTM Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah. Majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada pengarah program forum ini, iaitu Saudari Nur Syairah binti Zahari. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku.
Yang dihormati Dr. Sharifah Seha, Penasihat Kelab Terpadan Orator UiTM Kuala Pilah. Yang dihormati Tuan Haji Ramli bin Yahya, Ketua Unit School Improvement Specialist Coach Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor. Yang dikasihi Saudara Muhammad Afiq bin Rosli, Ketua Esko Pembangunan Ekonomi Gabungan Ahli Bahasa Melayu, Institusi Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus, Terengganu. Yang dikasihi Saudara Ahmad Zulfadi bin Muhammad Zulkifli, Esko Kebajikan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri Sembilan, dan serta hadirin-hadirin yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul pada hari ini bagi mencairkan program Forum Ledakan Teknologi Maklumat Merubah Cara Hidup Baru yang dianjurkan oleh Kelab Terpadan Orator Seksi 2021 UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah. Terlebih dahulu, saya selaku pengarah program Forum ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada para panelis serta para hadirin yang sudi hadir bagi merealisasikan program kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, besar harapan saya adalah agar program ini dapat dirancang dan mampu memberi manfaat kepada semua pihak dan meningkatkan kesedaran terhadap betapa pentingnya perubahan teknologi maklumat dalam kalangan kita, khususnya kepada masyarakat pada masa kini. Saya mewakili pihak pengurusan mahasiswi serta mahasiswa UiTM Cawangan Kuala Pilah ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga berharap kita dapat lagi mengeratkan lagi hubungan sesama kita dengan matlamat program ini kali ini dapat dicapai. Akhir kata, daripada pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama, keperhatian semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan perasmian program forum kita pada hari ini oleh Dr. Sharifah Seha selaku Penasihat Kelab Debat dan Orator Kuala Pilah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang dihormati Tuan Haji Ramli bin Yahya, Ketua Unit School Improvement Specialist, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor. Saudara Muhammad Afiq bin Rosli, Siswa Institut Pendidikan Guru. Saudara Ahmad Zulfadli bin Ahmad Zulkifli, Esko Perhubungan dan Komunikasi Korporat MPP Negeri Sembilan. Semua pelajar pelajar serta hadirin yang saya amat kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah lah ya today dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan perkenannya kita dapat bersama-sama ya menghadiri forum pada hari yang mulia ini. Dan saya bagi pihak UiTM Negeri Sembilan, Cawangan Kuala Pilah mengalu-alukan tetamu jemputan kita sebagai ahli panel dalam program forum kita pada hari ini. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih lah ya kepada Tuan Haji Ramli, Saudara Muhammad Afiq, Saudara Zulfadli ya kerana dapat meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan tahniah kepada Kelab Debat dan Orator UiTM Negeri Sembilan Cawangan Kuala Pilah selaku jawatankuasa bersama di atas segala usaha, kesungguhan dan komitmen yang ditujukan bagi menjayakan program ini ya. Sebab mereka memang telah bekerja keras ya selama beberapa minggu ini ya. So tahniah kepada semua. Dan saya selaku Penasihat Kelab Debat dan Orator UiTM Negeri Sembilan Cawangan Kuala Pilah dengan ini melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, merasmikan program forum ledakan teknologi maklumat kita pada hari ini. Dengan ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Seha atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi tampan dan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu
tajuk forum kita pada hari ini. Wadah forum kita pada hari ini ialah perubahan landscape sosial melalui kehidupan maya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perubahan membawa makna suatu peralihan, pertukaran ataupun perhijrahan dari suatu perkara ke perkara lainnya. Manakala, landscape sosial pula membawa makna norma ataupun budaya sesuatu masyarakat serta interaksi mereka sesama manusia dan pada keadaan sekeliling. Akhir sekali, kehidupan maya pula ialah suatu kehidupan di mana teknologi, maklumat dan perhubungan terlibat dalam segala aspek kehidupan seharian. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu beliau merupakan Ketua Unit School Improvement Specialist Push Plus ataupun SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor. Saya perkenalkan Tuan Haji Ramli bin Yahya. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Saya sihat seperti sedia kala, Alhamdulillah. Dan rakan-rakan di kawasan Rengit pun saya nampak sihat seperti biasa. Terima kasih. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua ialah Saudara Muhammad Afiq bin Rosli. Saudara Afiq merupakan Ketua Exco Pembangunan Ekonomi ataupun Excon, Gabungan Ahli Bahasa Melayu ataupun GABAM di Institusi Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail, Kuala Nerus, Terengganu. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan untuk sama-sama kita membincangkan topik yang pada saya agak menarik. Terima kasih atas inisiatif. Bersama. Terima kasih juga atas menerima jemputan ini. Akhir sekali, tampan dan bergaya tidak jauh asalnya orang tempatan juga. Saya persilakan ahli panel kita yang ketiga daripada Expo Kebajikan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Negeri Sembilan, Saudara Ahmad Zulfadli bin Muhammad Zulkifli. Saudara apa khabar? Alhamdulillah, saya kurang sihat sikit hari ni. Cuma insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Terima kasih atas jemputan juga. Baiklah, saya mengharapkan saudara cepat sembuh ya. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang perubahan landscape sosial melalui kehidupan maya. Sidang hadirin yang dihormati, COVID-19 telah menjadi pemangkin kepada perubahan landscape sosial ke arah kehidupan maya. Izinkan saya untuk ajukan soalan kita yang pertama kepada ahli panel kita iaitu Tuan Haji Ramli bin Yahya. Baiklah, soalan saya. Sebagai seorang pengawal SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat Johor, bolehkah Tuan beri sedikit pencerahan mengenai bagaimana pandemik COVID-19 ini telah mengubah sistem pendidikan di negara secara drastik? Dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Cik Siti Nur Fatimah binti Kasrin, moderator forum kita pada pagi ini. Yang Besar Dr. Saifah Syihah Syed Aziz, penasihat kelab debat dan orator UiTM Campus Kuala Pilah. Saudari Nafsahirah binti Zahari, pengarah program. Farah Atila, timbalan pengarah program. Rakan-rakan ahli panel yang saya hormati dan kasihi, Cik Muhammad Afiq bin Rosli, Ketua Exco Pembangunan Ekonomi, Gabungan Ahli Bahasa Melayu, IPGK Kampus Dato' Razali Ismail, Terengganu, kepada ahli panel yang kedua, Ahmad Zulfadli bin Muhammad Zulkifli, Exco Perhubungan dan Komunikasi Korporat
UiTM, Majlis Perwakilan Pelajar UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah, pelajar UiTM, tuan-tuan dan puan-puan peserta forum kita pada pagi ini. Terima kasih juga saya nak ucapkan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam forum yang pada saya sangat relevan pada masa ini dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum bahawa pandemik COVID-19 ini merupakan satu masalah global yang berlaku awal tahun 2020. Masyarakat kita dan masyarakat global terpaksa mengubah norma dan gaya hidup mereka sekaligus keluar daripada amalan biasa yang boleh kita lakukan sebelum ini. Inilah hakikat yang mesti kita tempuhi. Kita perlu hadapi secara bersama, tidak terkecuali dalam hal ini sektor pendidikan juga terkesan akibat pandemik ini. Seperti yang telah kita tahu bahawa ketika wabak ini melanda, kebanyakan sekolah bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia terpaksa mengambil keputusan untuk diberhentikan operasinya buat sementara waktu. Dan kebanyakan negara di seluruh dunia telah mengambil keputusan drastik ini yang menyebabkan 290.5 juta pelajar di seluruh dunia telah mengalami gangguan aktiviti pembelajaran secara bersemuka kerana sekolah ditutup oleh kerajaan masing-masing. Di Malaysia pula, seramai 4,795,600 murid tidak dapat belajar secara bersemuka. Manakala 413,022 guru tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan sempurna untuk pembelajaran secara bersemuka. Daripada itu, 10,225 buah sekolah dengan 185,986 buah kelas terpaksa ditutup buat sementara waktu apabila wabak COVID ini melanda negara kita. Inilah angka-angka yang sangat menggusarkan kita. Walau bagaimanapun saya, tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah di seluruh negara telah mengambil langkah drastik untuk memastikan sistem pendidikan kita tidak ketinggalan dan terus berjalan lancar. Salah satu perubahan besar dalam sistem pendidikan negara kita apabila berlakunya COVID ini ialah Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan apa yang dikatakan dengan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah sejak tahun 2020 lagi. Jadi yang dimaksudkan dengan PDPR ini ialah pembelajaran itu dilaksanakan di rumah atau di mana-mana lokasi atau pusat komuniti yang bersesuaian, sama ada secara dalam talian atau secara luar talian atau offline. Atau satu lagi diistilahkan sebagai luar kawasan sekolah, iaitu offsite. Ketiga-tiga kaedah ini sudah pun diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahawa dalam tempoh COVID ini murid-murid akan terus dibekalkan dengan ilmu, kemahiran dan penerapan nilai. Saya suka nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia telah merancang strategi PDPR ini untuk memfokuskan kepada 3 kaedah yang saya katakan. Kaedah yang pertama iaitu PDPR secara dalam talian. Pembelajaran dalam talian ini berlaku apabila capaian internet dan penggunaan peranti berada pada tahap yang baik dan sangat baik. Rakan-rakan jelas bahawa ada lokasi-lokasi tertentu di negara kita ini, sekolah-sekolahnya atau rumah-rumah pelajar berkenaan tidak dapat dibekalkan dengan capaian internet yang sempurna. Jadi, untuk kaedah yang pertama, PDPR secara dalam talian iaitu online ini, penglibatan murid dan guru mesti dalam situasi real time, iaitu masa sebenar. Inilah dipanggil PDPR dalam talian. Contohnya kita menggunakan Google Meet seperti hari ini, ada juga kita gunakan kaedah Microsoft Teams, Zoom dan sebagainya. Ini merupakan kaedah apabila
PDPR ini dijalankan secara dalam talian. Walau bagaimanapun pihak Kementerian Pendidikan juga telah memikirkan bahawa kita ada kaedah kedua jika murid di lokasi rumah masing-masing ada masalah capaian internet. Jadi kita panggil PDPR secara luar talian. Jadi dalam PDPR secara luar talian atau offline ini, pembelajaran ini dengan menggunakan peranti komputer juga, dengan menggunakan komputer riba, boleh gunakan tablet atau telefon pintar, penggunaan buku teks atau modul-modul yang dibekalkan oleh guru, tetapi dibuat secara luar talian. Contohnya guru membekalkan bahan latihan dan membuat bimbingan kepada murid melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui pengedaran bahan secara drive-thru, melalui ada di Batu Pahat kita panggil istilah book panda, bukan food panda, book panda. Kita minta orang yang food panda tu tukar daripada makanan kepada buku untuk diedarkan kepada murid di kawasan sekitar sekolah atau juga di kawasan-kawasan yang agak jauh dari kediamannya dari sekolah. Jadi ini merupakan kaedah yang kedua. Manakala kaedah yang ketiga, Kementerian Pendidikan juga memperkenalkan pembelajaran yang dipanggil PDPR secara off-site. Inilah pembelajaran yang berlaku di lokasi atau komuniti yang mana premis yang diisytiharkan sebagai tempat untuk pemindahan sementara jika berlaku apa-apa bencana atau masalah, termasuk wabak. Jadi maksudnya di sini, pembelajaran ini berlaku di lokasi yang bukan di rumah kediaman, tetapi berlaku di pusat-pusat komuniti atau di pusat-pusat pemindahan banjir. Ini juga telah difikirkan oleh pihak kementerian dalam tempoh COVID ini untuk memastikan apa juga kaedahnya dalam tempoh situasi pada hari ini. Ketiga-tiga kaedah ini boleh membantu kaedah untuk memastikan bahawa murid-murid kita di seluruh negara yang hampir 4 juta ini dapat menerima input pengetahuan dan kemahiran dengan cukup. Jadi untuk memastikan perancangan sistem pendidikan ini berjalan dengan lancar, Kementerian Pendidikan mengharapkan ketiga-tiga pendekatan ini digunakan oleh guru-guru kita di seluruh negara. Dengan memastikan bahawa ada 3 prinsip asas yang mesti dipatuhi. Jadi Kementerian Pendidikan telah menetapkan 3 prinsip asas yang perlu dipatuhi oleh sekolah dan juga guru. Ialah yang pertama, tiada murid tercicir dalam pembelajaran PDPR. Itu prinsip yang pertama. Dengan kata lain, apa juga situasinya negara kita pada hari ini, tidak ada seorang murid pun akan tercicir untuk menerima pembelajaran sama ada menggunakan kaedah pertama iaitu PDPR secara dalam talian atau kaedah kedua PDPR secara luar talian atau kaedah yang ketiga PDPR secara offsite tadi. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah guru perlu memastikan bahawa apa juga kemahiran yang nak disampaikan kepada murid mestilah mematuhi apa standard pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi walaupun kita menghadapi situasi bencana dan wabak dan mereka berada di bukan lagi bersemuka, tetapi kaedah penyampaian, pendekatan penyampaian itu perlu mematuhi satu standard yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, iaitu satu kurikulum yang telah ditetapkan yang diberi nama DSKP, iaitu Document Standard Curriculum dan Pentaksiran daripada prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah di seluruh negara. Jadi untuk prinsip yang kedua ini mesti dipatuhi oleh guru agar kemahiran ilmu dan penerapan nilai diberikan kepada setiap murid di seluruh negara. Manakala prinsip yang ketiga, ini prinsip ini sangat penting, iaitu mengutamakan kesejahteraan sosio-emosi murid. Kita dapati bahawa dalam kehidupan kita pada hari ini, kita terpaksa mengubah cara dan corak hidup norma kita, bahawa kita juga kena memahami bahawa ada halangan-halangan dari segi emosi murid itu. Jadi peranan guru-guru kaunseling, guru-guru bimbingan dan kaunseling, kaunselor
guru penolong kanan hand untuk memastikan bahawa murid telah dibekalkan dan diberikan kelengkapan dan juga persiapan emosi yang cukup untuk menghadapi PDPR ini. Dan kita akui bahawa kita akan pastikan bahawa murid sudah pun berada pada tahap kesediaan yang tinggi sebelum menghadapi PDPR ini. Jadi kalau tadi saya banyak bercerita tentang apa yang murid lakukan, jadi walau bagaimanapun semua guru di negara kita sudah merasakan bahawa betapa perlunya menguasai teknologi ilmu, terutamanya TMK, teknologi maklumat dan komunikasi, dalam meneruskan kesinambungan gerak kerja atau kerja buat mereka dalam proses menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Sebab itu alhamdulillah sejak bulan April 2020 hingga kini, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian pendidikan guru, bahagian pengurusan sekolah harian, bahagian pembangunan kurikulum, Institut Aminuddin Baki dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi yang telah menyediakan beberapa perancangan kursus-kursus yang berkaitan dengan teknologi maklumat ini kepada guru-guru, khususnya dalam pelaksanaan PDPC atau PDPR yang memberikan ruang kepada guru untuk mencari ilmu yang terbaik untuk dilaksanakan dalam tempoh COVID kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya bersetuju apabila wabak COVID-19 ini memang telah banyak memberikan impak kepada sistem pendidikan negara, terutamanya kepada murid, kepada guru, ibu bapa, kepada mana-mana pihak. Oleh itu, dengan menelusuri apa yang saya perkatakan tadi, saya cukup yakin Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil satu tanggungjawab besar untuk memastikan hampir 5 juta murid kita terus dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, terus dibekalkan dengan apa juga kemahiran untuk dicapai, serta menerapkan nilai positif agar mereka ni merupakan terdidik. Mereka ni akan terdidik dan menjadi modal insan yang sangat penting kepada negara. Jadi sesungguhnya usaha ke arah penjanaan modal insan ini perlu diteruskan dan saya sangat mengharapkan bahawa guru-guru akan terus meningkatkan keupayaan dan kompetensi diri untuk memastikan murid-murid kita ini dapat terus dibekalkan dengan ilmu pengetahuan agar mereka dapat meneruskan pembelajaran walaupun COVID-19 ini masih lagi melanda negara kita. Jadi saya ingat setakat itu dulu. Semoga kita dapat sedikit maklumat untuk kita pastikan bahawa jangan kita jadikan bahawa teknologi maklumat ini ataupun COVID-19 ini merupakan ancaman kepada kita dan menjadikan kita semakin mundur dalam pendidikan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang amat bernas berhubung perubahan yang dihadapi sistem pendidikan di bahana pandemik COVID-19 ini. Saya suka dengan ni, bahawa jangan jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai ancaman kepada diri kita supaya menjadi seorang yang mundur. Oleh itu, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Tadi kita sudah mendengar pendapat daripada pegawai SIS kita mengenai bagaimana COVID-19 telah mengubah sistem pendidikan negara. Namun, jarang sekali kita mendengar pendapat daripada para pelajar dan mahasiswa mengenai segala perubahan yang berlaku ke atas mereka. Baiklah, apakah pendapat saudara Afiq selaku seorang mahasiswa di institusi pendidikan guru kampus Dr. Razali mengenai penerimaan mahasiswa terhadap sistem pendidikan baru ini? Dipersilakan, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator kita untuk program forum kita pada hari ini. Tidak lupakan juga terima kasih juga kepada Tuan Haji Ramli dan saudara
Zulfadli selaku rakan panel kita, selaku rakan panel saya pada hari ini. Dan tidak lupakan juga kepada semua hadirin hadirat untuk program kali ini. Baiklah, tentang persoalan yang diutarakan oleh saudari moderator sebentar tadi. Kita dapat melihat bahawa perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan pada masa kini memfokuskan dan menjuruskan tentang penggunaan teknologi. Kepesatan teknologi yang berlaku pada masa kini yang kita boleh lihat berlaku secara global. Ia dimanfaatkan oleh kerajaan Malaysia untuk diterapkan dalam pendidikan kita pada hari ini. Untuk itu, saya berpendapat untuk bagaimana penerimaan mahasiswa tentang perubahan yang berlaku ini. Saya berpendapat bahawa sebagai mahasiswa, kita harus akur dengan perubahan yang dibawakan oleh pihak kerajaan yang berusaha untuk mencetuskan satu perubahan yang positif dalam pendidikan di negara kita. Dalam konteks untuk kita akur dengan perubahan ini, kita harus juga melihat mengapa dan rasionalnya perubahan ini dilakukan dalam pendidikan negara kita. Saya yakin dan percaya bahawa perubahan yang dilakukan ini bertujuan untuk mengatur dan membentuk satu sistem pendidikan yang lebih sistematik dan komprehensif kepada semua pelajar dan mahasiswa di negara kita. Pihak kerajaan sedaya upaya membawa sesuatu perubahan dalam dunia pendidikan yang mampu memberikan impak yang berguna terutamanya kepada mahasiswa di negara kita. Untuk itu, saya mengambil beberapa contoh dan pendekatan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam membentuk satu perubahan dimensi baharu pendidikan di negara kita. Baiklah, yang pertama sekali, sistem pendidikan negara kita telah menitik beratkan pembelajaran secara ODL, iaitu Open and Distance Learning. Seperti namanya Open and Distance Learning, ia satu bentuk pembelajaran yang menjurus kepada pembelajaran secara terbuka dan menghubungkan antara pengajar dan pelajar dalam satu jarak yang jauh. Bila mana kita melibatkan tentang jarak, ia mestilah melibatkan tentang rangkaian dan hubungan antara dua pihak. Pelaksanaan ODL ini dijalankan dengan penyediaan bahan-bahan yang berguna untuk sesuatu topik pembelajaran. Saya yakin dan percaya bahawa 100% mahasiswa di negara kita telah dan sedang menjalani ODL ini dalam tempoh pengajian mereka. Sebenarnya ODL ini telah membuka satu ruang dan peluang kepada mahasiswa untuk menghasilkan satu pembelajaran yang dikenali sebagai personal learning, di mana ia bermaksud pembelajaran kendiri yang memberikan ruang kepada pelajar untuk membentuk satu daya fikir yang kreatif dan kritis tentang pembelajaran yang mereka sedang dijalankan. Seterusnya, perubahan yang dilakukan dalam pendidikan yang saya kata, saya menerima perkara ini. Iaitu apa kita boleh lihat dalam format peperiksaan yang dilakukan pada masa kini. Iaitu Open Book Test. Open Book Test ini diperkenalkan sebagai satu bentuk pembelajaran, satu bentuk penilaian yang amat efektif. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana pada pandangan saya, sudah tiba masanya untuk kita bergerak ke satu langkah yang lebih progresif di mana kita tidak lagi melakukan penilaian terhadap pelajar melalui apa yang mereka hafalkan. Bahkan kita menerapkan dan menilai pelajar dari segi pemahaman mereka tentang sesuatu topik. Sistem yang lama iaitu secara bertulis di dewan dan sebagainya, kita dapat melihat bagaimana fenomena pelajar yang biasa kita nampak. Iaitu ada yang pelajar kurang tidur, ada yang sanggup berjaga, ada yang sampai ke tahap yang amat membimbangkan, iaitu sampai ke tahap
tekanan dalam diri mereka. Ini satu perkara yang tidak baik kepada pelajar untuk membentuk satu pembelajaran dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan dengan baik. Untuk itu, izinkan saya untuk menceritakan pengalaman saya semasa saya menjalani OBT ini, iaitu Open Book Test. Untuk Open Book Test ini, sepanjang saya menjalani pengajian selama setahun ini di Institut Pendidikan Guru, Kampus Datuk Razali Ismail. Bagaimana format ini dijalankan? Format peperiksaan ini dijalankan dengan memperuntukkan satu tempoh masa yang panjang. Satu tempoh masa panjang di mana kita dapat melihat yang ia memberikan ruang yang cukup kepada pelajar untuk berfikir dan mencari maklumat. Bukan mencari jawapan, mencari maklumat kepada soalan peperiksaan tersebut. Di mana kepada saya, semasa saya menjalani OBT ini, masa yang diperuntukkan ada yang hingga 6 jam dan 8 jam. Maknanya, kita dapat melihat pelajar tidak terikat dalam satu tempoh masa yang pendek untuk menjawab satu soalan yang mencabar minda mereka dengan memberikan jawapan yang terbaik kepada soalan itu. Jadinya, saya berpendapat bahawa bentuk peperiksaan OBT ini membentuk satu kaedah untuk menjawab peperiksaan yang lebih efektif dan mencetuskan satu pemahaman dalam diri pelajar dengan lebih baik. Sebagai mahasiswa, suara kami mestilah didengar dan diberi pertimbangan oleh pihak tertentu untuk sama-sama kita menuju ke arah perubahan pendidikan yang lebih baik, di mana kita sedang mengalami satu perubahan dari satu fasa ke satu fasa, di mana ia dapat dilakukan dengan melalui sidang khas antara pelajar dan pihak atasan. Mengapa saya mengatakan demikian? Mengapa saya takut apabila tidak ada perantaraan terus antara pihak pelajar dan pihak atasan, kita bimbang bahawa pihak yang ketiga akan memanipulasi permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. Dan seterusnya, suatu solusi yang terbaik tidak dapat dihasilkan untuk membentuk satu pembelajaran yang lebih efektif. Jadinya, sebagai mahasiswa, saya menerima perubahan yang dilakukan ini selagi yang mendatangkan kebaikan kepada kami dan membantu mutu mahasiswa di negara kita untuk menjadi insan-insan yang berguna dan mampu berbakti kepada negara. Jadinya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya 100% menerima perubahan yang dilakukan ini demi kebaikan mahasiswa di negara kita. Jadi itu saja saya rasa untuk perkongsian saya dan idea-idea yang boleh saya sampaikan kepada semua, moga memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Afiq, ahli panel kita yang kedua di atas penerangan sebentar tadi. Saya yakin setiap perubahan yang dilakukan mempunyai sebabnya yang tersendiri dan sudah pastinya ia akan memberikan kesan yang positif kepada diri kita sebagai seorang pelajar. Baiklah, marilah kita teruskan ke soalan yang berikutnya. Saya persilakan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Ahmad Zulfadli bin Muhammad Zulkifli selaku Esko Perhubungan dan Komunikasi Korporat Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Negeri Sembilan. Soalan saya, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh Saudara Zulfadli sendiri bagi mempermudahkan proses perubahan cara pembelajaran pada masa kini? Seperti yang kita tahu, kebanyakan pelajar mengalami stres ketika belajar, ditambah pula dengan suasana yang tidak kondusif dan sebagainya. Apakah nasihat yang Saudara Zulfadli boleh kongsikan bagi membantu pelajar lain? Dipersilakan Saudara. Terima kasih kepada saudari moderator dan tidak lupakan juga dengan panelis-panelis kita yang hebat-hebat ni daripada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah dan juga IPG juga kan. So, saya kenalkan diri saya dululah
untuk dan macam sebagaimana yang saudara moderator beritahu tadi, nama saya Ahmad Zufali Ahmad Zulkifli dan sebelum ni saya adalah Exco Perhubungan dan Komunikasi Korporat tapi saya dah ditukar kepada Exco Kebajikan bermula daripada 24 hari bulan lepas dan saya daripada kos microbiology. Okay, so untuk soalan tadi, dia ada dua demand lah dalam soalan tadi, iaitu macam mana usaha untuk saya lakukan untuk nak memudahkan proses perubahan cara pembelajaran pada masa kini dan nasihat untuk kita nak menangani stres dalam perubahan ni kan. So first thing first, saya nak berkongsi lah tentang suatu kajian yang dibuat oleh di University Columbia pada tahun 1998 di mana terdapat sekumpulan dua pelajar yang mengumpulkan berapa orang pelajar dijadikan sebagai digunakan dalam suatu ujian, dan dalam ujian tu dia ada buat dua test, iaitu satu susah, test yang senang, dan daripada test tu dia dapat bahagikan kepada dua, iaitu grup 1 dan grup 2, iaitu grup pertama ni yang merasakan diri dia ni memang hebat, memang boleh buat test tu disebabkan ability dia rasa sebab dia baik, dia bijak, dia ada talent dan sebagainya. Dan grup yang kedua merasakan diri dia dapat buat test tu disebabkan effort dia. So dia bahagikan kepada dua grup, dan dua grup tu buat satu lagi test, iaitu dia kena selesaikan untuk 3 puzzle. Satu puzzle yang senang, kedua puzzle yang pertengahan lah, dan ketiga adalah puzzle yang susah. Dan grup yang pertama yang merasakan diri dia tu ada talent, ada yang bijak, yang berkemahiran, dia buat puzzle yang pertama dan dia tak sentuh pun puzzle yang kedua dan ketiga sebab dia kata susah, tak mampu, tak boleh. Dan satu lagi, grup yang kedua tu dia buat yang dia ambil masa untuk buat puzzle tu, untuk buat yang susah je sebab dia rasakan benda tu menyeronokkan dan dia rasakan benda tu adalah effort dia untuk selesaikan tu, untuk merasakan kepuasan, macam tu. So kajian ni membawa kepada study locus of control. Apa locus of control ni? Ada dua, iaitu external locus of control dan internal locus of control. Dan locus of control ni adalah tahap ataupun tingkat kepercayaan kepada diri sendiri untuk kita mengawal kehidupan kita ni. So external untuk grup yang pertama tu adalah mereka yang mempunyai external locus of control. Dia rasa dia perlukan sokongan daripada luar. Dia rasa kalau benda tu senang, dia akan rasa benda tu senang. Kalau tak, kalau dia rasa susah, benda tu susah lah. Dan kalau internal locus of control ni daripada diri dia sendiri yang merasakan untuk dia perlu buat ni untuk sampai berjaya. Dan ini adalah, kalau kita tengok dua-dua ni, sedar lah, kita nampak lah antara dua-dua ni adalah berdasarkan motivasi seseorang untuk kita nak buat something tu, kita nak buat itu, ini dan sebagainya adalah bergantung kepada motivasi seseorang. Dan bila kita cakap tentang macam mana kita nak mudahkan proses cara pembelajaran pada masa kini, iaitu ODL sekarang ni, saya sendiri pun saya tak katalah saya ni orang yang suka untuk nak susun masa buat ni. Tapi saya adalah seorang yang macam selagi bila saya buat sesuatu tu, saya akan buat sampai habis, macam tu je. Saya bukannya, tapi tak katalah benda yang macam bila kita susun jadual tu adalah salah, tak. Tapi kita kena buat tu berdasarkan motivasi kita sendiri.
Dan susun jadual tu adalah antara salah satu cara untuk kita nak memotivasikan diri kita sendiri. Dan ada juga orang yang dah susun jadual tetapi tanpa motivasi dia, dia tak ikut juga jadual yang dilaksanakan tu. So macam mana kita nak adapt dengan kita nak terapkan locus of control, internal locus of control ni adalah kita fikir bahawa semua benda yang kita buat ni adalah pilihan kita sendiri. This is my choice. Dan kita kena fikir yang kita boleh kawal diri kita je. Fikir apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita tak boleh. Contohnya macam kita nak jawab exam. Result memang kita tak boleh control sebab result adalah bergantung pada effort kita. If effort kita yang apa yang kita boleh control, kan? Dan result kita tu adalah sesuatu yang menunjukkan personality kita sebagai apa yang macam mana kita kawal effort kita tu sebenarnya. Dan seterusnya dan cara untuk kita nak proses perubahan ni kan, kita nak mudahkan ni, sebenarnya bagi saya adalah sesuatu yang sama je macam dulu. Kalau dulu kita susun jadual, okey, sekarang pun boleh susun jadual juga. Cuma tambahkan sikit macam saudara Muhammad Afiq cakap, kita kena ada pembelajaran kendiri. Kiranya pembelajaran kendiri kita tu akan ada lebih sikit daripada kalau dulu kita kalau nak pergi kelas kena rushing, kena pergi macam kalau kat Pilah ni kan kita kena turun bukit, pergi ke fakulti. Lepas tu kalau nak balik ke kampus pula kita naik bukit, penat, tiba-tiba dah sampai bilik rasa penat, tidur pula kan. So kat situ pun ada kekurangan lah dari segi sama ada dari ODL kita akan ada screen fatigue yang disebabkan kita pandang skrin lama-lama kita rasa penat kat situ kan. So di situ juga kita kena susun lah macam mana pembelajaran kita tu berjalan. Sama macam kalau sebenarnya screen fatigue ni lagi bahaya sebenarnya kalau sebab pembelajaran kita secara 100% berhadapan dengan screen dan tidak ada gap di antara kelas tu sendiri. Dan saya kalau bagi saya terima kasih lah kat lecturer-lecturer yang sediakan slide ataupun sediakan recorded lecture untuk student untuk study sendiri. Disebabkan bila student tu dapat slide ataupun dapat recorded version, dia boleh pause dulu, boleh rehat dulu, boleh minum air dulu apa semua. Dan tapi tak dinafikan lah kalau kita sekarang ni ODL ada pelajar yang ponteng, ada pelajar yang buka lecturer dan tutup kamera tidur, ada juga yang macam tu, ada yang tertidur. Tapi apa yang saya nak terapkan di sini adalah suatu macam mana cara pembelajaran kita ni adalah bergantung pada motivasi kita sebenarnya. Dan kalau tingkat motivasi kita tu tinggi, maka pembelajaran kita tu makin lebih tersusun. Kita sendiri akan menyusun macam mana pembelajaran kita tu dilaksanakan. Setakat tu insyaAllah itu je daripada saya. Sebab saya rasa panel-panel kita yang hebat ni pun ada lagi banyak lagi nak berkongsi dengan kita insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Zulfadli atas perkongsian sebentar tadi. Saya setuju bahawa motivasi itu penting membuatkan kita lebih bersemangat untuk belajar semasa ODL ini. Pokoknya, saya rasa ODL merupakan antara prakarsa perdana ke arah membantu mengurangkan kes pandemik COVID-19 kerana ODL memastikan kontak fizikal yang minimal antara guru-guru, guru murid serta di antara murid dan juga murid. Baiklah, tanpa buang masa, saya ingin beralih kepada Tuan Haji Ramli. Seperti yang kita tahu bahawa pandemik COVID-19 telah mengubah landscape sosial seluruh dunia. Kerana dulu gadget ataupun teknologi maklumat ini
selalu disinonimkan dengan kemalasan dan permainan atas talian. Namun, pada hari ini, kelas seharian dijalankan di dalam komputer, telefon bimbit, tablet dan bukan lagi di atas buku. Soalan saya, apakah pandangan Tuan Haji tentang penggunaan media sosial dan teknologi maklumat pada masa kini, lebih-lebih lagi di dalam sektor pendidikan? Silakan Tuan Haji. Okey, alhamdulillah, terima kasih Cik Siti Fatimah, moderator kita. Saya sangat bersetuju dengan soalan tadi. Fungsi dan peranan gadget atau alat teknologi maklumat telah berubah. Kalau sebelum ni fungsi gadget itu banyak dikaitkan dengan aktiviti yang kurang bermanfaat dan kurang diakses. Sebenarnya saya nak cuba bawa kepada maklumat ini supaya kita jelas bahawa sebelum ini penggunaan gadget itu kurang digunakan untuk mengakses maklumat-maklumat tentang pendidikan. Saya setujulah kalau kita katakan bahawa gadget kita digunakan untuk game, gadget kita digunakan dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat untuk mendapat ilmu dan juga kemahiran. Tetapi perubahan sikap pelajar terhadap fungsi gadget ini telah berlaku dengan cepat. Dan perubahan besar inilah yang telah menuntut pelajar mengubah corak kita berfikir dan corak kita untuk bertindak supaya kita lebih berfokus ke arah kehendak semasa. Saya setuju bahawa sebahagian besar pelajar kita sudah melihat bahawa fungsi gadget itu sudah berubah kini. Maknanya pada masa sekarang fungsi gadget itu sudah berubah. Jadi perubahan besar inilah menuntut pelajar kita berfikir dan berfokus kepada suatu perkara yang telah dirancang, yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi alhamdulillah segala-galanya kita nampak ada sedikit perubahan dan perubahan itu sedang berjalan, dan hari ini kita nampak perubahan itu sudah pun digunakan, gadget pun dah digunakan secara meluas dalam kalangan pelajar untuk semata-mata untuk pendidikan. Jadi kita semua nampak perubahan itu. Bukan saja pelajar, tetapi guru, ibu bapa, ahli keluarga, jiran tetangga kita, ahli komuniti kita sedang mengubah cara untuk berfikir, cara untuk bertindak, khususnya dalam aspek penggunaan gadget ini. Sebab itu saya melihat bahawa pandemik COVID-19 ini pun banyak juga faedahnya. Jadi perubahan inilah yang kita sedang hadapi. Rakan-rakan ahli panel dan juga tuan-tuan dan puan, kenapa berlakunya peningkatan ini? Ini saya nak bawa kepada bagaimana kita nak relate dengan soalan tadi. Satu, penggunaan media sosial dan teknologi maklumat yang dibuat secara perancangannya secara terancang dan berimpak. Dalam PDPR secara dalam talian, contohnya, murid dan guru ni boleh menggunakan pelantar pembelajaran, iaitu seperti Digital Educational Learning Initiative Malaysia, D5, yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan semua murid, semua guru ada akaun D5, yang memudahkan mereka itu nanti untuk bersama-sama dengan guru untuk mengakses ketika PDPC dilaksanakan. Di samping itu juga, kita ada Cikgu Tube, kita ada EduWeb, kita ada Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, live streaming, gamification, video, klip video dan banyak lagi wadah penyampaian ilmu dan kemahiran ini kepada murid di semua peringkat. Maksud saya di semua peringkat, bermula dengan prasekolah sampai ke sekolah rendah. Bermula daripada tahun 1 sampai tahun 6. Bermula tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan juga pelajar-pelajar pra-universiti di sekolah-sekolah. Jadi, guru-guru boleh memilih apa juga medium yang sesuai. Yang sesuai dan yang terbaik. Dan disesuaikan dengan keperluan dan kebolehan murid. Satu, disesuaikan dengan kebolehan dan keupayaan murid. Yang kedua, kena sesuai juga dengan lokasi penggunaan itu di lokasi sekolah masing-masing. Sebab kita tak boleh samakan murid yang berada di Kuala Pilah dengan murid yang berada di area Bakun, Sarawak.
atau murid yang berada di Belaga, Sarawak. Jadi kita kena sesuaikan. Yang pasti 5 juta orang murid ini ada di Kuala Pilah, ada di Jeli, Kelantan, ada di Pulau Au, Mersing, Johor, dan ada di mana-mana, termasuk di Punggol, Rengit, Batu Pahat pun ada. Jadi mereka ini perlu disesuaikan. Bagaimana guru-guru boleh memilih medium itu. Tapi kena patuh kepada garis panduan yang jelas yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya dalam manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 1 dan versi 2. Bermula pada April 2020 dan sampai pada 2021 kita masih lagi menggunakan manual itu untuk memastikan bahawa guru-guru dapat melaksanakan PDPC secara dalam talian dengan menggunakan kaedah, dengan menggunakan medium yang sesuai dengan murid mereka di sekolah mereka, keupayaan murid yang berbeza-beza. Yang kedua, kesan daripada COVID ini juga saya dapati banyak sekolah telah berjaya membangunkan Green Studio. Ada nama studio hijau dan ada nama studio digital atau mini studio sekurang-kurangnya di sekolah-sekolah masing-masing. Inilah kesan daripada COVID yang positif yang saya nampak. Studio ini sangat berfungsi untuk memberi ruang kepada guru, memberi ruang kepada murid untuk merakam proses PDPC mereka. Dan murid juga boleh menggunakan studio ini untuk merakam aktiviti co-curriculum, iaitu termasuk pertandingan syarahan, termasuk pertandingan bercerita, debat, termasuk juga pertandingan-pertandingan pidato, kuis, bahar dan sebagainya. Inilah aktiviti yang boleh dilakukan di studio itu. Yang mana rakaman itu nanti akan dikongsikan oleh guru dalam YouTube, video, Telegram, WhatsApp dan apa juga medium kepada pelajar-pelajar lain di seluruh negara dan mungkin di peringkat seluruh dunia. Inilah yang kita katakan bahawa kreativiti dalam melaksanakan perubahan cara berfikir dan bertindak ini boleh membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara kita. Jadi yang ketiga, saya nak maklumkan juga bahawa program TV pendidikan baharu yang bermula 23 November 2020 dan disiarkan di TV7 NTV7 telah menyediakan bahan pembelajaran kepada murid sekolah rendah dan murid sekolah menengah dan mereka boleh mengakses maklumat yang telah disampaikan oleh guru-guru. Sama ada murid ini berada di kawasan bandar atau murid ini berada di kawasan luar bandar. Jadi saya cukup yakin TV ini dah ada, semua orang dah ada TV. Jadi dengan kata lain, inilah satu lagi medium yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan luar bandar yang tak boleh diakses melalui internet, yang tak boleh diakses melalui Telegram, WhatsApp pun tak dapat. Jadi inilah agaknya apa yang difikirkan oleh kementerian, bagaimana lagi kita boleh memberikan input bahan, kemahiran, ilmu pengetahuan kepada murid. Jadi dengan kewujudan TV pendidikan ini merupakan satu daripada inisiatif untuk memastikan kelangsungan ilmu pengetahuan itu dapat disampaikan kepada murid-murid kita itu. Dan saya di sini nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan SIIC Plus di seluruh negara yang menjadi pembimbing kepada rakan-rakan guru dan juga kepada guru-guru cemerlang, guru cemerlang, kepada JU jurulatih utama sama ada peringkat daerah, negeri, kebangsaan yang menjadi tenaga pengajar dalam TV pendidikan. Kerana mereka berjaya berkongsi ilmu pengetahuan, berkongsi bagaimana nak memastikan bahawa murid-murid bersedia untuk menghadapi peperiksaan, terutamanya peperiksaan yang baru-baru ni kita ada SPM tahun 2020. Dan insya-Allah akan datang peperiksaan SPM 2021 walaupun kita ada perubahan format yang baharu. Kepada ibu bapa dan komuniti sentiasalah memberikan sokongan padu kepada murid-murid kita
agar mereka terus dibekalkan dengan kekuatan dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi spiritual dan juga dari segi psikologi untuk mereka menghadapi situasi yang kita hadapi hari ini. Jadi kepada pelajar, pastikan pandemik COVID-19 ini dan perubahan sistem pendidikan kita hari ini tidak akan sekali-kali merencatkan minat dan kompetensi diri. Okey, malah kita akan jadikan suasana norma baharu ini sebagai satu semangat yang terus membugar, menjadi wadah untuk terus meningkatkan daya saing kita sebagai seorang pelajar dalam aspek akademik, dalam aspek sosial, dalam aspek co-curriculum. Dan saya berdoa kehadap Ilahi agar kita semua dilindungi daripada wabak penyakit yang sedang melanda dan kita sentiasa diberikan kekuatan dari segi fizikal, mental, emosi dan spiritual untuk terus menjadi umat yang sihat, ceria dan cemerlang di dunia dan di akhirat. Jadi saya rasa itu saja untuk soalan yang dikemukakan kepada saya. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas berhubung penggunaan media sosial dan teknologi maklumat dalam sektor pendidikan. Pada masa kini, pembelajaran ODL bertujuan mengatasi kekangan pembelajaran secara bersemuka. Akan tetapi, adakah penerimaan pelajar terhadap ilmu itu berada di tahap maksimum? Dipersilakan Saudara Afiq bagi menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator atas persoalan yang menarik tentang penerimaan ilmu dengan kaedah ODL ini. Untuk saya berikan pendapat tentang penerimaan ilmu itu, saya yakin dan percaya bahawa penerimaan ilmu secara ODL ini belum lagi mencapai pada tahap yang maksimum. Okey, ODL ini sebenarnya seperti yang Tuan Haji katakan tadi, dia merangkumi tentang pelbagai cara tentang PDPR. Seperti yang Tuan Haji katakan, ada tiga cara PDPR dilaksanakan secara real time, waktu sebenar, bukan waktu sebenar dan offsite, luar kawasan. Jadi sebenarnya ODL ini telah dijalankan dan dilaksanakan di negara kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Namun, sedar atau tidak sedar, perkara ini sebenarnya kurang diperluaskan dan kurang dihebahkan kepada umum sehinggalah datangnya wabak penularan COVID-19 pada negara kita yang telah mengubah segala norma kita selama ini sejak Mac 2020. Wabak pandemik ini telah memberikan kesan yang amat besar dalam kehidupan kita, terutamanya dalam bidang pendidikan, di mana ia mendesak dan memerlukan perubahan dalam pendidikan di negara kita. Situasi ini seakan tiba-tiba muncul dan mengubah norma kehidupan kita sebelum ini. Berikutan dengan bermula pada saat itu, barulah orang ramai sedar tentang keperluan ODL ini dalam pendidikan mereka untuk dibandingkan untuk mengubah daripada sistem lama iaitu secara bersemuka dan telah diamalkan sejak beberapa tahun lamanya. Jadi untuk mengatakan bahawa tahap penerimaan ilmu secara ODL ini belum di tahap yang maksimum adalah wajar. Saya yakin dan percaya bahawa mahasiswa dan pelajar masih lagi dalam tempoh penyesuaian diri, di mana kita berlakunya satu transisi dari satu fasa ke fasa yang lain, di mana dari sistem lama ke sistem baru yang menjurus kepada penggunaan maya, secara maya. Jadi tahap penerimaan berdasarkan ODL ini dapat kita lihat dari pelbagai faktor. Contohnya dari segi infrastruktur, pengaplikasian,
dan sebagainya. Selain itu, saya nak sentuh juga tentang kesediaan tenaga pengajar. Kesediaan tenaga pengajar. Seperti yang dikatakan seperti tadi oleh ahli panel, di mana ia telah mengubah dan memberikan cabaran yang besar kepada guru-guru, pensyarah dan sebagainya. Jadinya, kesediaan tenaga pengajar yang memerlukan dan menghendakkan mereka berubah dari satu fasa ke satu fasa dengan cepat, ia mengambil masa yang agak lama untuk disesuaikan kepada pelajar. Seperti, izinkan saya untuk menceritakan tentang pengalaman yang diceritakan kepada saya oleh senior saya sendiri di IPG KDRI, di mana dalam tempoh beberapa bulan lepas, pelajar semestinya menjalani praktikum di sekolah-sekolah, di mana pada waktu itu PKPB dijalankan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana ia membolehkan pelajar untuk bersemuka di sekolah dengan mengetatkan SOP-SOP tertentu untuk menyekat penyebaran wabak ini. Tapi lama kelamaan, disebabkan peningkatan kes yang mendadak di negara kita, sekolah perlu ditutup. Dan pelajar-pelajar praktikum yang masih lagi dianggap baru dalam bidang pengajaran tentang bidang pendidikan dan disampaikan kepada pelajar, dianggap masih lagi di tahap yang baru. Maknanya dia memerlukan kemahiran PDPR dalam kalangan tenaga pengajar itu sendiri, iaitu pelajar praktikum itu sendiri. Jadi ada yang memberikan respon dan pelbagai. Ada yang senang dengan keputusan tersebut dan ada yang sebaliknya. Jadinya kesediaan tenaga pengajar itu sangat penting kepada pendidikan ODL ini dijalankan secara baik dan mampu memberikan kesan yang efektif kepada pelajar tanpa mengalami sebarang permasalahan. Untuk itu saya mengakui bahawa perubahan yang dilakukan ini mengambil masa yang agak lama untuk disesuaikan. Jadinya, saya sebagai wakil mahasiswa akan terus berikan komited dan komitmen untuk menyatakan penerimaan kami tentang pembelajaran ODL ini. Di mana ia memerlukan satu perubahan, di mana berlakunya perubahan pendidikan dan memerlukan kami untuk mengembara ke satu dimensi yang baru, iaitu daripada pendidikan bersemuka ke alam maya. Jadinya, saya percaya bahawa setiap mahasiswa mampu memberikan komitmen yang padu dalam usaha pihak kerajaan memberikan perubahan dalam pendidikan kita. Di mana saya mengatakan di sini dalam forum ledakan teknologi maklumat merubah kehidupan baru, saya sebagai mahasiswa menyokong penuh usaha dan tindakan yang wajar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia demi mewujudkan satu kemajuan yang dianggap besar kesannya dalam Malaysia maupun global. Jadinya, saya yakin dan percaya bahawa perubahan ini mendatangkan satu perkara yang bermanfaat kepada kami dan meningkatkan mutu mahasiswa di negara kita dengan secara lebih meluas. Saya juga amat mengharapkan agar pihak kerajaan lebih cakna dan prihatin dengan suara mahasiswa, di mana kami sendiri yang melalui fasa perubahan ini dan permasalahan itu dialami oleh kami sendiri tanpa sebarang syak sangka. Di mana ia memerlukan satu perubahan yang amat besar kepada diri kami dan kami takut jika perubahan ini dilakukan secara drastik, ia akan menimbulkan satu situasi di mana dikatakan oleh saudara Zulfadli tadi, ia akan menimbulkan satu situasi yang stres kepada pelajar dan akan menjadikan ODL ini boleh menjadi daripada terima kepada tidak terima semula. Jadinya, saya yakin dan percaya perubahan ini mendatangkan kebaikan kepada kami dan mampu memupuk satu semangat yang
tidak akan pudar tentang pendidikan di negara kita. Jadi itu saja perkongsian yang boleh saya katakan tentang penerimaan ilmu secara ODL ini. Saya mengharapkan agar perkara ini dapat didengar dan diambil cakna oleh pihak-pihak tertentu bagi menyelesaikan permasalahan kepada kami dan memberikan kemaslahatan kepada semua. Sekian saya terima kasih kepada kepada semua yang sudi mendengar perkongsian daripada saya dan saya kembalikan kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Afiq di atas pandangan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya setuju bahawa setiap pelajar harus memberikan sepenuh komitmen mereka di dalam menempuhi pembelajaran secara atas talian ini. Dan saya percaya setiap permasalahan yang berlaku di kalangan pelajar dapat diselesaikan kerana setiap masalah mempunyai jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Kini, tiba kita di soalan yang terakhir. Kalau dulu pelajar mahu membuat acara misalnya seperti ceramah, aktiviti sukan dan aktiviti kebudayaan, kita perlu menyediakan dewan, perlu berurusan dengan secara bersemuka, menghantar laporan program di Pejabat Ehwal Pelajar maupun hal ehwal akademik dan sebagainya. Tapi sekarang, para pelajar boleh melaksanakan segala urusan hanya di hujung jari sahaja. Semuanya di atas talian dan ianya sangat mudah untuk dijalankan. Pada pendapat saudara Zulfadli, adakah kita akan terus melangkah ke hadapan dengan meneruskan cara ini walaupun perintah kawalan pergerakan telah tamat ataupun kita akan kembali seperti dulu? Dipersilakan saudara Zulfadli untuk memberikan pandangan mengenai hal ini. Alright, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang saya kira cukup relevan lah dengan keadaan semasa kini kan. So, berbalik kepada soalan, adakah terdapat penerusan di dalam pelaksanaan acara di negara ataupun di kampus sendiri? Dan kalau saya jawab di dalam konteks kita sebagai student di UiTM di kampus Kuala Gilah, sebab bergantung kepada kampus-kampus juga pengurusan untuk pelaksanaan acara. Macam kalau di kampus Kuala Gilah, kita ada MVP untuk kita nak menapis proposal dan laporan berkala apa semua, dan jika terdapat kemunian akan dihantar balik kepada pengarah program. Tapi kalau di kampus lain, dia hanyalah direct kepada HGP. Cuma kalau kita di kampus Kuala Gilah ni, kita nak ada tapisan awal untuk memudahkan kerja HGP jugalah. Dan saya kira kami daripada pihak MVP sendiri telah menghasilkan mencipta ataupun ikutlah, dan untuk kita nak memudahkan pelaksanaan ataupun penghantaran proposal ataupun kertas kerja itu sendiri dengan menghantar melalui sekretariat ataupun Google Drive yang disediakan di grup yang kita dah sediakan untuk kelab pengarah presiden kelab-kelab di kampus Kuala Gilah. Dan untuk pengetahuan semua juga, untuk dalam sejarah ODL, kalau kita kaji balik sejarah, sebenarnya sejarah telah ditulis bahawa ODL ni bermula pada 1970-an lagi di University of Britain. So sebenarnya kita di Malaysia ni adalah sebenarnya sudah cukup terlambat lah kiranya kalau kita nak cakap ODL ni baru ataupun pelaksanaan secara online ni adalah benda yang baru. Benda tu tak baru pun sebenarnya. Tapi kalau mengikut sejarah adalah pada 1970-an, daripada 1969 lagi telah dilaksanakan ODL ataupun PDPR ni. Dan saya yakin benda ni adalah secara confirm akan dijadikan secara berterusan, di mana kita dapat lihat dengan kita hantar secara online ni ataupun
kita nak buat program secara online, kalau kita tengok sendiri, kalau contohlah kan, Tuan Haji daripada Johor dan saudara Muhammad Afiq daripada Terengganu, macam mana kita nak pertemukan, kita nak buat perjumpaan dan tidak bertindih jadual waktu. Kalau daripada Tuan Haji daripada Johor nak datang, nak drive lagi apa semua, so kita dapat lihatlah dengan adanya pelaksanaan secara online ni, kita dapat melaksanakan aktiviti atau program yang melibatkan orang jauh, ataupun kita dapat ialah terutamanya kalau kita nak buat program antarabangsa. Kalau kita lihat, kita bermula daripada semester lepas, macam kalau daripada kami, kita ada laksanakan daripada MBP sendiri, kita ada laksanakan program YVIC, Youth Virtual Intelligence Conference. So di dalam program tersebut kita ada daripada negara bukan negara-negara luar lah panelis dia, cuma kita menganjurkan program tu secara antarabangsa, dan alhamdulillah kita dapat capai target peserta daripada Pakistan, daripada Turki, daripada negara-negara barat sekalipun. Dan pelaksanaan program tu kita dapat lihat lagi mudah macam mana program saudari Nur Syairah buat, iaitu dia gunakan Google Meet untuk kita nak pertemukan Tuan Haji, saudara Afiq dan saya dan para penonton untuk kita berbincang, berdiskusi, untuk kita nak berkongsi pandangan, pendapat, dan bukan untuk kita nak nak membantah okey ni tak kan. Dan juga daripada Tuan Haji sendiri cakap untuk kita tak nak ada murid yang tercicir. Sama ada kita buat program program berbentuk pendidikan macam mana pun, kita tak nak ada murid-murid yang tercicir. Macam Tuan Haji cakap, ada pelaksanaan untuk kita mengadakan rancangan-rancangan yang berbentuk edukasi kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Itu adalah suatu bentuk yang pelaksanaan yang baguslah daripada kerajaan sendiri. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Haji juga, gadget juga kurang digunakan untuk kebaikan. So daripada bermula daripada sekarang ni lah kita nampak kebaikan, macam mana kita nak guna gadget ni untuk kita nak rancang program, macam mana kita nak berhubung dengan benda-benda yang lebih bagus. Dan bagi saya COVID-19 ni tak semestinya mendatang kepada perkara yang negatif. Yalah, kita tahu negatif dia telah bawa kepada wabak dan telah bawa kepada kematian serasa dekat beratus-ratus lah sekarang ni. Dan kalau kita ikut kepada luar negara sekali, dah berjuta lah orang meninggal disebabkan COVID-19. Tapi ianya membuka kepada kita juga bahawa kita COVID-19 ni membawa kepada kreativiti pelajar dan juga negara untuk kita nak merubah pelaksanaan dalam melaksanakan aktiviti ataupun nak melaksanakan aktiviti pembelajaran, perniagaan sekalipun. Kalau kita tengok perniagaan, kalau dulu kita tak ada GrabFood, Foodpanda, apa semua tu. Tapi sekarang ni disebabkan disebabkan COVID-19 jugalah, platform-platform tersebut telah lebih dikenali, lebih terkenal dengan, yalah kalau dulu orang malas je yang orang kata orang malas je lah yang akan order macam tu kan. Tapi sekarang ni disebabkan adanya platform-platform macam tu, kita dapat memudahkan lagi urusan orang lain. Dan ada lecturer saya juga yang di mana dia mengandung dan dia dalam berbantang, dan di situ juga kita dapat memudahkan dengan adanya ODL, dengan adanya wabak ni tak semestinya membawa kepada perkara negatif, tapi dia juga boleh berada di rumah dan boleh melaksanakan ODL secara seperti semualah, kiranya tak perlu nak cuti ke apa ke. Dan
beliau juga bersyukurlah sebab adanya perkara yang positif daripada sebanyak-banyak benda yang negatif tu, ada juga perkara yang positif daripada tu. Dan daripada MVP sendiri, InsyaAllah kita akan laksanakan program juga untuk kita nak membantu mereka-mereka yang memerlukan. Sebab sekarang ni kita dalam situasi kita dalam ODL ni, ada juga student-student yang memerlukan laptop, memerlukan handphone untuk kita nak nak belajar. Dan untuk kita nak laksanakan program sekalipun, kita perlukan kena ada bantuan dari segi internet sekalipun. Dan daripada pihak kampus sendiri telah menyediakan untuk boleh datang ke college untuk kita nak guna kemudahan-kemudahan di kampus. Dan sebelum saya habiskan perkongsian saya rasa saya nak memetik kata-kata daripada mantan Naib Chancellor UiTM, Prof. Emeritus Dr. Azra Kasim. Urusan perniagaan, pembelajaran dan pengajaran, urusan takbir dan sebagainya adalah kebiasaan baharu secara dalam talian dan ianya menjadi keperluan kepada gaya hidup masa kini. Dan itu ayat tu adalah memang bagi saya menyeluruh kepada seluruh rakyat Malaysia maupun di luar negara sekalipun. Sebab sekarang ni semua benda dah di hujung jari kan, dan kita dapat lihatlah daripada segi apa yang dia gariskan, iaitu perniagaan, pembelajaran, urus takbir sekalipun, macam kita nak di universiti sekalipun, walaupun sebenarnya kalau kita tak nampak sebenarnya kesusahan pensyarah ni sebenarnya. Padahal kalau sebagai pensyarah ni, dia bukan sahaja mengajar, tapi dia juga ada nak kena buat penulisan akademik dan ada kursus dan sebagainya. Tapi kita hanya melihat pensyarah mengajar student je, tapi sebenarnya adalah suatu yang bila kita jadi pensyarah ni, tanggungjawabnya adalah lagi menyeluruh. Dan bila berlakunya ODL ni, dia adalah lagi berlipat tugasan tu, sebab dia nak kena check lagi apa semua kan, dan dengan kursus, dengan penulisan akademik itu, dan menyebabkan dengan ada ODL juga benda tu ada keringanan dari segi pengajaran dia. Okay. Saya rasa itu je daripada saya, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih saudara Zulfadli selaku ahli panel kita yang ketiga di atas pendapat yang diberikan sebentar tadi. Kita harusnya memperhatikan teknologi sekarang untuk ke arah kebaikan dalam segala hal. Baiklah, demikian tadi perbincangan yang menarik berhubung perubahan landscape sosial melalui kehidupan maya yang telah diterangkan oleh para ahli panel kita yang arif lagi bijaksana. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengar buah pandangan dan idea yang bernas daripada ahli panel kita. Seterusnya, tanpa membuang masa, forum kita akan diteruskan lagi dengan sesi soal jawab mengenai tajuk forum kita daripada para penonton yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya telah menerima soalan daripada saudari Farah Atilah. Saudari Farah bertanyakan, salam Tuan Haji, saya ingin bertanya, disebabkan era dan norma baharu kita masa kini, peperiksaan besar di negara kita seperti UPSR telah dimansuhkan dan PT3 telah dibatalkan. Jadi, bagaimana para pendidik sekarang menilai kemampuan dan kompetisi murid pada peringkat sekolah? Dipersilakan Tuan Haji. Okey, terima kasih kepada soalan daripada Farah Atilah Zainal Abidin. Alhamdulillah, soalan ini sangat menarik dan terkini. Kita semua maklum bahawa kerajaan Kementerian Pendidikan telah mengumumkan secara rasmi UPSR merupakan peperiksaan yang telah dimansuhkan. Okay, dimansuhkan termasuk PT3. Dulu kita dapati bahawa ibu bapa berebut untuk memastikan anaknya berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR,
nak tahu berapa dapat A dalam peperiksaan UPSR dan PT3. Bilangan A yang banyak menentukan pandailah atau cerdiklah anaknya tu. Itu maksudnya. Tetapi hari ini kita tidak lagi melihat itu. Kita sedang proses dah berlaku bermula dari tahun 1 lagi. Sehingga sekarang proses sudah disediakan kepada semua guru, semua murid. Sebab itu kalau tak ada UPSR pun murid pun tak apa. Dia sudah tahu bahawa dia sedang bersedia dengan satu lagi kaedah untuk memastikan kompetensi dia dinilai. Okay, untuk makluman ahli panel dan juga rakan-rakan, saya melihat bahawa kerajaan sudah melalui Kementerian Pendidikan sudah memperkenalkan yang dipanggil PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. PBD ni bermaksud kita ada 6 tahap. Tahap TP1, tahap penguasaan pertama, iaitu paling rendah, sampai kepada TP6, iaitu tahap yang boleh menjadi contoh kepada orang lain. Jadi, kalau dulu seorang pelajar yang dapat A, belum tentu dia dapat TP6. Dia dapat A tapi belum tentu dia jadi contoh kepada orang lain. Belum tentu dia menjadi misyali, boleh memberi perkongsian dengan orang lain, walaupun dia dapat A. Tetapi hari ini apabila pelajar mendapat TP6, maka dia dapat A banyak dekat situ. Dengan kata lain, pelajar yang dapat TP6, A ada dekat situ. A ada dekat dalam tu. Tetapi pelajar yang dapat A, belum tentu ada TP6. Sebab TP6 tu sendiri telah menggariskan pelajar ini boleh menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Pelajar ini boleh memberi input, perkongsian dari segi ilmu, perkongsian dari segi kemahiran, perkongsian dari segi sikap, amalan baik yang ada pada murid berkenaan untuk dikongsikan dengan murid-murid lain. Itu dia TP6. Sebab itu saya suka mengatakan bahawa dalam TP6 ada A. Tetapi dalam A belum tentu ada TP6. Okay. Itu satu. Jadi hari ini, saya bila peringkat awalnya macam saya kata tadilah, peringkat awalnya guru-guru, ibu bapa merasakan bahawa kenapa ya kita masukkan UPSR ni? Tetapi kerajaan sudah menyediakan satu platform yang cukup lengkap, iaitu sudah menyediakan murid-murid kita dengan TP, tahap penguasaan dalam PBD. Jadi PBD ni ditaksir atau dinilai berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid pada ketika itu. Jadi maksudnya dalam satu-satu proses PDPC maka ada PBD. Jadi pentaksiran pada hari itu, kita dapati pada hari itu murid sangat baik. Dia tak macam dulu. Dulu murid tak baik pun, tapi bila sampai bulan 7 atau bulan 8 peperiksaan UPSR, bulan 5, bulan 6 dia buat betul-betul dia study, dia menghadiri tuition, akhirnya dia dapat A. Dia tak sama dengan yang tadi. Yang tadi bulan 1 dia sudah disediakan. Dia sediakan dengan TP1, dia dapat TP1. Maka guru akan memikirkan, kenapa tak dapat TP2? Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk memastikan murid tadi daripada TP1 naik TP2? Dah dapat TP2, kenapa tak dapat TP3 atau TP4? Apa intervensi, apa program yang perlu disediakan kepada murid-murid ini supaya dia dapat 3 dan 4? Dan akhirnya pada bulan 7 atau bulan 8, maka dibuat satu rumusan daripada bulan 1 sampailah bulan 11 sebelum kita tutup sekolah, maka murid ini akan dapat satu pentaksiran diri dia berdasarkan kelasnya, lokasi pada hari itu dan murid itu dinilai oleh guru pada ketika itu dan kemahiran itu. Jadi rumusan inilah yang diperlukan oleh guru untuk melihat TP-nya, tahap penguasaannya. Jadi kita bukan lagi melihat A. Kita yakin A yang diperoleh oleh murid kalau betul-betul tidak disediakan dengan kemahiran yang cukup, hanya knowledge saja dia tahu, hanya pengetahuan saja dia dapat A, tetapi belum tentu sikap dan juga kemahiran dia boleh dapat A. Tetapi dalam tahap penguasaan TP1 sampai TP6 dalam pentaksiran berasaskan bilik darjah ini,
kita lihat bahawa knowledge, skill and attitude itu digabungkan supaya murid ini boleh menjadi orang yang faham dan mahir dan mempunyai nilai etika lesi murid. Jadi insyaAllah kita yakin ibu bapa sudah boleh menerima perubahan dan pemansuhan UPSR ini, dan kita berharap bahawa bukan sampai ke peringatan 3 dan sampai satu ketikanya nanti sistem pendidikan kita akan berubah, maka kita tidak lagi melihat knowledge diuji hanya untuk menentukan tahap pencapaian seseorang pelajar, tetapi tahap pencapaian seseorang pelajar meliputi knowledge, skill dan attitude-nya. Itu saja. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji di atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Apa yang saya dapat simpulkan ialah pentaksiran berdasarkan bilik darjah yang telah diaplikasikan yang meliputi penggabungan di antara pengetahuan, sikap dan kemahiran para pelajar. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, elok sekiranya jika kita mendengar kata-kata akhir daripada ahli panel kita pada hari ini. Saya persilakan Saudara Zulfadli bagi memberikan kata-kata akhir pada hari ini. Terima kasih kepada saudari moderator. Jadi saya rasa untuk kata akhir, saya sebagai mahasiswa sekalipun, saya berharap sangat kepada para penonton dan juga kepada mereka-mereka yang dekat dengan mahasiswa ataupun para pelajar, sentiasa meletakkan diri mereka di tempat kawan ataupun sahabat-sahabat. Disebabkan kita tak tahu sekarang ni kita ni berhadapan dengan ODL, kita tak nampak perasaan atau emosi seseorang tu. Kecuali mereka tunjukkanlah kat pasal rakan teknologi pula. Saya yakinlah bila kita dah masuk pada era 20-an macam ni, so insyaAllah pelaksanaan berdasarkan ataupun menggunakan teknologi itu adalah sesuatu yang perlu diteruskan. Kita tak perlu nak pandang benda yang negatif. Contohnya macam memang ada benda yang negatif, tapi macam kita tengok sekarang ni ada daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk nak membendung macam mana kita nak membendung perkara-perkara yang tak diingini. Contohnya kita belajar ni bukannya kita nak membebankan siapa-siapa, tapi kita nak bagi ada penerusan di dalam pendidikan. Dan dalam norma baharu ni juga kita nak menerapkan sesuatu yang lebih inovatif. Kita nak lagi kehadapanlah Malaysia. Bukan sahaja kalau kita tengok daripada negara barat, kita mengagungkan mereka, kita mengagungkan negara ni, negara tu. Tapi di mana kita untuk kita nak menaikkan nama negara kita sendiri. Dan waktu ni lah kita kena ambil peluang untuk kita gunakan teknologi-teknologi, kita gunakan apa yang di-develop daripada dahulu untuk kita gunakan dalam kehidupan kita lebih-lebih lagi dalam keadaan norma baharu pada masa kini. Okey, itu je kot, insyaAllah. Terima kasih. Seterusnya, saya persilakan Saudara Afiq bagi memberikan kata-kata akhir. Terima kasih. Forum ledakan teknologi maklumat merubah corak hidup baru. Seperti namanya, kita berada dalam satu transisi dari satu fasa ke satu fasa. Daripada norma kehidupan yang lama kepada norma kehidupan yang baru. Dari satu kehidupan yang lama ke satu kehidupan yang baru. Dari satu benda yang kita tidak tahu kepada kita tahu. Daripada kita nak tahu, kita perlu tahu. Dan semua ini melibatkan tentang usaha dan kerjasama daripada semua pihak untuk terus menyatakan sokongan dalam perubahan dalam sistem pendidikan negara kita. Saya percaya bahawa perubahan ini tidak dilakukan semata-mata untuk membebankan. Malah kita perlu lihat dari sudut yang luas, ia memberikan satu perubahan yang memberikan satu nilai dan kemahiran dalam diri kita sendiri.
Contohnya seperti sebelum ini dalam kehidupan yang lama, kita tidak tahu bagaimana untuk menggunakan aplikasi dengan baik. Namun, lama kelamaan disebabkan penerapan teknologi maklumat dalam pendidikan, seseorang itu bukan sahaja tahu macam mana untuk menggunakan aplikasi, malah ia mampu menghasilkan satu animasi yang sempurna. Jadinya, saya menyatakan sokongan yang penuh tentang penerapan teknologi maklumat dalam pendidikan kita yang mampu merubah daya pemikiran kita dan membawa kita keluar daripada satu dimensi ke dimensi baru yang lebih hebat dan lebih mencabar. Dan tidak kurang juga, ia membantu kita untuk menunjukkan bahawa pendidikan di negara kita sedang mengalami satu tempoh untuk mencapai pendidikan yang lebih maju dan mampu standing dengan negara-negara di luar sana. Bila mungkin itu saja kata akhir daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya persilakan Tuan Haji Ramli bin Yahya untuk memberikan kata-kata akhir beliau. Terima kasih Cik Siti Fatimah, moderator kita pada hari ini. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Dr. Seha sebagai penasihat kelab debat dan arator UiTM kampus Kuala Pilah, jawatankuasa tertinggi, ahli-ahli kelab, kedua-dua ahli panel yang saya kagum, hebat, merupakan pemimpin muda yang perlu terus mengekalkan kompetensi diri ini. Jadi untuk menutup perjumpaan ini, saya menganggap bahawa norma baharu ini telah mengajar kita, ya. Norma baharu yang kita hadapi hari ini telah mengajarkan kita untuk terus berjuang. Dan kita sangat berharap kepada semua pihak, termasuk guru, termasuk ibu bapa, termasuk pelajar, kita ada tanggungjawab yang lebih besar. Dan tanggungjawab ini untuk memastikan hampir 5 juta murid kita itu terus diberikan peluang untuk menikmati peningkatan ilmu pengetahuan, peningkatan kemahiran, peningkatan pemupukan nilai yang terbaik. Dan kita percaya, andai kata kita masih diteruskan dengan wabak ini dan lebih besar dan lebih mencabar daripada hari ini, maka kita sudah bersedia untuk menghadapi segala halangan dan rintangan yang kita sediakan platformnya pada hari ini untuk memastikan kita tidak pernah berganjak, untuk memastikan sistem pendidikan negara kita akan terus berada di peringkat yang terbaik. Saya rasa itu saja untuk penutupan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel di atas kata-kata akhir yang telah disampaikan sebentar tadi. Pembelajaran atas talian ataupun teknologi kini mestilah kita jadikan bukan sesuatu yang membebankan, tetapi kita harus melihatnya sebagai aspek yang positif supaya kita menerima kebaikan daripadanya. Baiklah, ribuan terima kasih dan penghormatan saya ucapkan kepada semua ahli panel kita yang sudi hadir dan meluangkan masa untuk berbicara dalam forum Ledakan Teknologi Maklumat Merubah Corak Hidup Baharu, kelolaan Kelab Debat dan Orator UiTM Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah. Semoga forum ini menjadi wadah yang memberi manfaat buat semua hadirin yang dihormati. Saya mewakili semua ahli panel serta jawatan kuasa forum dan ahli-ahli kelab debat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua hadirin yang sudi hadir bagi menyaksikan forum kita pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada salah silap yang datang daripada pihak kami, sama ada secara sengaja maupun tidak sengaja. Para hadirin diminta untuk menibas QR code yang diberikan untuk mendaftar dan sekaligus untuk mendapatkan e-sijil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku.